خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة، خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة، كيف ينسى الطين قدرة. Pengurusi majlis dan juga pengurusi surau, imam-imam, ahli yang terkuasa, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini di dalam siri penjelasan kita tentang kepentingan dan kedudukan menjaga hati daripada perkara-perkara yang merusakkannya, daripada perkara-perkara yang boleh menjauhkan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati itu adalah merupakan mahallun nazar, disebut dengan nama tempat tilik Allah Azza wa Jalla duduk di hati seorang manusia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah Taala tidak tilik kepada jasad kamu dan Allah Taala tidak tilik kepada rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah tengok kepada hati kita. Dalam perbincangan-perbincangan kita tentang hati ini, telah banyak kita menyebut tentang betapa besarnya kedudukan hati itu dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dan betapa bahayanya kalau berlaku kepincangan di dalam hati. Sebagai contoh yang besar, apabila kita mempunyai niat yang baik, ikhlas dalam ibadat kita, maka ibadat kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalaulah kita tidak ikhlas, masuk dalam ibadat kita ni, dalam hati kita ni sifat riya, takabur, sombong, ujub, nak menunjuk-nunjuk pada orang, rasa diri bangga diri, rasa diri sempurna, maka semua ini disebut dengan nama mufsidat, perkara-perkara yang akan merusakkan ibadat-ibadat yang zahir. Maka inayatun bil qalbi ini, penjagaan hati ini sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Di saat kita sibuk hari ini dengan berbagai-bagai godaan dalam hidup, kadang-kadang kita terlupa perkara yang sepatutnya menjadi perhatian kita, iaitulah tentang penjagaan terhadap hati, kerana dia menjadi paksi kepada penerimaan amal
atau runtuhnya amal seorang manusia. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala membahagikan hati itu kepada 3 kategori. Hati kita ni terbagi kepada tiga kategori. Kita lihat nanti dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita ini menjadi pemilik hati yang sejahtera, insya-Allah. Al-qalbus salim, hati yang baik. Jadi hati itu terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dia panggil al-qalbus sahih, hati yang tak sakit. Bila bincang tentang sakit hati, apa beza di antara sakit hati dengan hati sakit? Boleh beza atau tak boleh beza kita? Kalau kata sakit hati, senang ke payah nak ubat? Kalau kita kata hati sakit, mudah ke payah nak ubat? Yang mana satu mudah, yang mana satu payah? Dia kata ni masuk dalam ilmu falsafah kan? Tak. Kalau sakit hati, payah nak ubat. Bahkan ia yang membawa kepada mati. Berapa ramai orang cakap aku sakit hati lah, mati pun tak apa, punya geram nak marah dia. Tapi kalau hati sakit, mudah, pergi je hospital, doktor kata boleh, kita buang je. Berapa banyak yang sakit, mungkin sampai peringkat tukar yang lain pun tak ada masalah. Tapi kalau tukar hati, adakah orang tu masih lagi berhati yang sama ataupun menjadi hati yang baru? Macam orang sakit nak tukar jantung. Karena dalam bahasa Arab kalau kata qalbu tu mana jantung, qalbun mana jantung. Kalau hati dia panggil kabid. Payahlah, perbahasan ini payah, kena masuk panjang dalam perbahasan. Kalau masuk pula perbahasan menurut falsafah, kita tenggelam gaib, tak tahu akhir sekali yang mana satu hati ni. Sehingga dibahas oleh ulama, akal duduk di mana? Duduk di kepala ke duduk di hati? Kalau kata, tapi kalau kita bercakap mu tak ada akal, akal tunjuk sini. Tapi kalau kata baik, baik hati. Macam mana akal nak berfikir, hati yang cakap ke akal yang turun ke hati? Jadi ini panjang dah cerita, kita tak payah duduk fikir banyak. Yang pentingnya bagaimana kita nak hidupkan hati kita ni, sama ada dia duduk dalam qalbun, maksudnya qalbun yang seketul itu, ataupun qalbun nurani. Jadi dalam kitab kita Penawar Bagi Hati, Syekh Al-Mandili dalam kitab Penawar tu mengatakan maksud jantung hati di situ iaitulah hati nurani yang Allah Ta'ala pancarkan dalam jiwa seorang manusia itu perasaan-perasaan nak buat baik ke nak buat tak baik, wal'iyazubillah. Bila satu kategori yang pertama disebut dengan nama hati itu, iaitulah al-qalbus sahih, hati yang baik, yang sahih, yakni al-qalbus salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni mari daripada mana? Kata ulama, inilah hati yang selamat pada hari kiamat. Macam mana nak selamat? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kita nak cari qalbun salim. Hati yang sejahtera itu sejahtera daripada apa? Tanda sini. Yang pertama sekali, sejahtera daripada syahwat. Kerana penyakit yang menyerang hati ini ada beberapa penyakit. Satu dipanggil penyakit syahwat. Penyakit ini serangan mari daripada dalam. Rusak kita ni sebab apa? Nak tamak kepada dunia, tak kira halal dengan haram, mari daripada penyakit syahwat. Kita jangan duk persempit lah. Bila sebut syahwat duk nampak tu je, dah luah lagi dia punya skop dia. Bila sebut syahwat ni semua sekali. Nak makan, syahwat makan. Nak suka baju yang cantik-cantik, syahwat suka berpakaian. Nak kereta besar-besar, itu semua termasuk dalam keinginan syahwat. Keinginan yang berbentuk ada dalam jiwa manusia. Jadi bila mari hati yang selamat daripada syahwat yang menyalahi arahan Allah Azza wa Jalla ataupun melanggari larangan Allah, itu dia panggil orang ini tuan dia ada hati tidak salim. Yang pertama. Yang kedua, daripada selamat dia daripada salim, daripada syubhat. Apa dia syubhat? Syubhat ni jangan duk tengok makanannya, oh dia kata makanan syubhat ni.
Dalilnya tak ada tulisan tanda halal. Kita orang Malaysia ni mudah. Bila tak ada tanda halal tu kira diragui lah. Walaupun orang Islam yang jual air ni kena sembelih ke tidak? Tak payah sembelih. Tak payah sembelih. Tapi nak beli tu tengok juga kat botol ada tulis halal. Apa benda yang nak beli air kena ada halal ni? Kita ni kadang-kadang terlebih sangat menyemak status halal ni, akhir sekali tak tahu yang mana satu betul-betul halal. Kalau di negara Arab sedap lagi. Kita nak pergi beli ayam yang frozen, yang keras, yang beku ni, dia tulis ayam ini disembelih mengikut syariat Islam. Oh, kita beli, semangat. Pergi buka kat peti sebelah yang tempat ikan, tulis juga sembelih mengikut syariat Islam. Boleh percaya tak boleh percaya? Ayam pun sembelih, ikan pun sembelih. Ini mazhab mana ni? Ini dia panggil, maksud dia marad syubhah di sini, iaitulah sakit yang menyerang hati dalam sudut keraguan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling bahaya. Serangan ini dia boleh pergi kepada syirik, na'udzubillah, dia boleh pergi kepada nifaq, munafik, dan dia boleh pergi kepada keraguan-keraguan yang mengundurkan orang daripada yakin 100% akan mari syubhat, dia akan undur ke belakang. Jadi penyakit syubhat ini, biasanya penyakit ini akan diguna oleh syaitan untuk nak memesongkan anak Adam ini daripada istiqamah, daripada jalan yang baik, daripada kedudukan yang sepatutnya kita ada. Dia akan undur menjadi manusia yang tidak baik. Wal-iyazubillah. Itu dia panggil penyakit syubhat. Serangannya penyakit mari daripada luar. Yang ketiga dia panggil selamat daripada ubudiyatun masiwa, selamat daripada mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, selamat daripada tahkim ghairahu, menjadikan perundangan lain daripada Islam itu sebagai perundangan dalam hidup kita. Jadi semua ini, maka itu dia panggil qalbun salim. Tidak berlaku hati seorang manusia tidak selamat kecuali apabila dia selamat daripada beberapa serangan-serangan, sama ada serangan yang mari daripada luar ataupun serangan mari daripada dalam. Jadi serangan mari daripada luar ni apa dia? Syahwat, syubhat, kan? Serangan mari daripada dalam diri, syahwat. Satu lagi serangan yang bahaya dalam jiwa kita, dia panggil sifat kita. Dia panggil al-ghadab, mudah marah, mudah nak dengki pada orang. Ini semua penyakit-penyakit yang menghalang daripada mendapat al-qalbus salim. Satu, qalbun salim. Itu kategori yang pertama yang kita nak, insya-Allah kita berusaha untuk mendapatkannya. Yang kedua, al-qalbul mayyit. Na'udzubillah. Hati yang mati. Hati mati ni lebih dahsyat daripada orang mati. Kalau orang mati senang ke payah orang mati? Senang. Semua kerja orang lain buat belaka, dia tak ada apa-apa dah, kan? Dia nak mandi pun orang mandi, nak pakai baju pun orang pakai. Tapi kalau hati mati, sukar. Sebab orang yang hati mati, dia hidup, tuan dia berjalan sana sini, boleh bercakap, boleh berdebat, boleh itu boleh ini, tapi dia duduk dia dalam kumpulan orang yang mati. Dia panggil hati mati ni orang yang tak kenal Tuhan, orang yang tak menyembah Allah Azza wa Jalla. Semua di hadapan dia bagi dia syahwat, syubhat, semua dia gumam belaka. Maka kata ulama, bercampur dengan orang yang punya hati seperti ini, sukmun, akan membawa penyakit kepada kita. Bercampur dengan orang-orang yang hati mati ni bahaya. Tetapi yang ramainya, kategori hati yang ketiga, qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Ini bahasa Arab kata, hati yang hidup tapi ada penyakit. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini mungkin terkena kepada kita dan mungkin juga kita selamat daripadanya. Kalau tak kena banyak pun, kena sikit. Insya-Allah kita ni mempunyai hati yang hidup lagi. Ataupun kalau mati terus, na'udzubillah, tu orang tak kenal Tuhan terus, dia tak akan sampai ke masjid, dia tak akan mari ke surau, dia tak akan pergi balasah, dia tak akan solat, sama ada dia panggil orang ni orang kafir betul ataupun buat al-munafik, wal-iyazubillah. Tapi hati yang hidup berpenyakit, ini hati orang yang beriman, orang-orang Islam sebahagian daripadanya hati hidup dia,
Sebab dia masih lagi boleh berzikir, masih lagi salat, tapi dalam hatinya penuh dengan penyakit-penyakit. Ada penyakit hasad kepada orang, ada penyakit dengki kepada orang, ada penyakit tu penyakit ni. Maka bagaimana kita nak buat? Kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi mengatakan, hadis ini dalam Muslim, tu'radul fitan 'alal qulub, dibentangkan fitnah, ujian itu ke atas hati hamba-hamba ini, kal hasiri udan macam seperti tikar tu, satu bilah dia punya susunan, mana satu demi satu datang. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fiha nuktatan sauda, mana-mana hati yang menerima fitnah. Fitnah di sini luas, sama ada fitnah dalam kehidupan, sama ada fitnah dalam agama. Ini yang paling dahsyat. Sebab fitnah dalam kehidupan mudah. Paling tinggi kalau kena fitnah dalam kehidupan ni, kita akan pergi ke mana? Pergi mana tuan-tuan? Ke penjara ya kena pergi. Ini bahaya. Paling jauh lagi, pergi ke kubur. Tetapi fitnah yang menimpa agama, dia akan pergi ke mana? Neraka. Itu yang paling kita takut. Na'udzubillah. Fitnah dalam agama, runtuh kita punya agama. Mungkin na'udzubillah melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik, perbuatan-perbuatan boleh bawa mungkar kepada maksiat. Kalau ada sekalipun iman, orang ni tak akan masuk syurga awalian, dia terpaksa akan dicelup dalam neraka terlebih dahulu. Maka ini kata Nabi SAW, mana-mana hati yang menerima fitnah ini, akan dititik atas hati itu satu nuktah, satu poin hitam di situ. Mana-mana hati yang boleh menolak fitnah, mari orang sebut ini tak boleh. Dalam Quran sebut, mari orang bawa cerita-cerita yang pelik, kita kata tak ada dalam hadis Nabi SAW, maka hati yang boleh menolak fitnah, dia akan jadi bersih, putih. Jadi tidak akan memberi fitnah dalam hati seperti ini. Jadi bagaimana nak mencari seperti itu? Kata ulama, madarul i'tilalil qulub, fitnah yang masuk dalam hati itu tadi, masuk dalam perkara-perkara yang telah kita sebut tadi, sama ada melalui syahwat, syubhat, dalal, kesesatan. Ada benda-benda yang sesat masuk, mari ajaran-ajaran yang pelik yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kita berasa ini agama kali, pegang kita dengan dia, tetapi ajaran ini jauh daripada Islam, ataupun masuk melalui maksiat. Tak apa, Allah Ta'ala kan maha pengampun. Ada orang cakap itu. Kenapa kamu tak salat? Innallaha ghafurur rahim. Kita cakap orang Melayu ni payah sikit. Kalau cakap dengan Arab mudah, dia reti Arab. Tanya dia, kenapa mu buat macam ni? Dia kata innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun. Baca Quran maya dak, kita pun jawab juga, inna azabi lasyadid. Tuhan kata azab aku pun kuat juga. Bau dia senyap. Sama-sama baca Quran baru kena dah. Tak ada mana. Ini semua ni perkara i'tilal ini mari daripada penyakit-penyakit yang menyerang orang-orang yang ada hatinya, ada ada hidup dalam hati dia tu. Dia serang dari sudut mana? Daripada dua perkara, sama ada rusak dia punya ilmu ataupun rusak dia punya qasad. Apa dia rusak ilmu ini? Mana ilmu yang kita dapat tentang agama ini tidak tepat dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, sebagaimana para ulama telah menggariskan kepada kita dua syarat penerimaan ibadat. Ibadat kita ni diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berapa syarat dia? Dua syarat. Yang pertama, mestilah mutaba'atun Nabi, ikut cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Tak boleh nak tunjuk pandang dah kita. Contohnya, oleh kerana besok hari Minggu, hari cuti, kita pun tak ada kerja apa, semalam tidur awal, kita semaya subuh 5 rakaat lah hari ni. Relax, tak ada masalah apa-apa, boleh lah. Itu dia panggil fasad al-ilm. Mana rusak dari sudut ilmu yang menghancurkan keimanan seorang itu kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun dia panggil fasadul qasdi, rusak dia punya qasad. Apa dia qasad? Niat dia. Musalat untuk apa? Nak tunjuk pada orang. Rusak ke tak rusak? Kenapa kuat baca Quran tu? Tak boleh lah orang duk tengok.
Kita kadang-kadang kalau orang tengok semangat tak semangat baca Quran? Semangat. Ataupun ada sesuatu benda yang menyebabkan kita nak buat benda tu, nak beribadat kuat, sebab nak cari pujian, nak suruh orang kata kita ni warak, nak suruh kata baik, maka itu dia panggil hati manusia yang baik ini akan dirusak. Penyakit-penyakit yang masuk sama ada melalui qasad, rusak dia punya niat, ataupun dia akan masuk melalui rusak perjalanan, rusak ilmu yang dia terima tentang perkara ini. Maka para jemaah sekalian, ulama mengatakan di sini di antara kerusakan yang boleh merosak kepada kita ada beberapa perkara yang kita lihat dalam kitab kita ini. Kemudian kita lihat apakah wasail, apakah cara yang boleh menyelamatkan hati kita daripada rosak. Yang pertama, benda-benda yang mufsidatul qulub, benda yang merosakkan hati itu apa dia? Yang pertama sekali, syughulul qalbi bi ghairillah. Hati kita ni banyak duduk sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Pagi, petang, siang, malam duk cerita ha-ha lain, tak bincang tentang Allah, tidak diberi kepada dia perkara-perkara yang boleh mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka kalau hati diberi seperti ini, di antara penyakit-penyakit dia yang disebut ini, iaitulah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kita ni kalau suka sangat dunia, jangan tak suka juga. Kalau tak suka atas dunia, tak boleh duduk sini. Nak duduk mana kita? Ya, ada orang semua kata, dunia belakang tu. Dunia tak salah. Dunia tak salah. Sebab Allah Ta'ala dah buat dunia ni untuk kita membuat persiapan nak pergi ke mana? Nak pergi ke akhirat. Jadi yang salahnya, kita hanya ambil lorong dunia ni tapi tak teringat macam mana aku nak pergi ke akhirat. Itu yang salah. Jadi makhluk perusak yang besar, hubbud dunia, satu. Yang kedua dipanggil tulul amal, panjang angan-angan. Minta maaf lah, kadang-kadang kita jumpa pakcik-pakcik baru sudah pencen, umur pencen 60 tahun. Orang 60 tahun ni kuat ke tak kuat? Mengikut umur orang Melayu kuranglah kuat dah, kecuali dia bertaraf pendekar. Lagi tinggi 60 lagi hebat ke? Patutnya bila dia pencen, minta maaf lah kalau ada orang pencen sini, patutlah jumpa ustaz. Alhamdulillah ustaz, saya dah bersara daripada kerja, daripada jam. Sekarang ni mempunyai masa yang banyak. Mari nak tengok mana jadual ustaz kuliah, mana nak tengok apa yang patut saya buat permulaan hidup ni. Betul balik Fatihah, baca zikir-zikir yang maksud yang diajar oleh Nabi. Bagaimana saya nak mula puasa, bagaimana itu sepatut. Ni tidak jumpa dengan ustaz bukan main semangat lagi. Ustaz, saya semangat sekarang ni. Apa dia? Dah mula nak pergi buka kebun, tanah kebun baru mula dah. Allah, ustaz tu begini kepala dia kata, tak ada arah dah. Tulul amal, panjang lagi angan-angan. Cukup dah kita kerja 20, 30 tahun, 40 tahun, kalau makan hak tu pun tak habis dah. Tapi duk kira nak apa lagi? Apa lagi benda yang kita nak kejar? Kerana kata ulama, kejar dunia ni macam kejar bayang. Kalau kita kejar bayang kita sendiri, boleh tangkap tak? Boleh tangkap bayang. Lagi dia lari, dia kata, dia ni lari, aku lompat. Pung dia lompat, bayang lompat juga. Tak akan dapat. Satu lagi penyakit yang menghalang kita daripada mengingati Allah Ta'ala, iltimasu ma'ayibin nas, suka cari keaiban orang. Kalau orang salah, besar lalu. Allahu Akbar, dia tu semua tempat dia boleh cerita. Dalam masjid pun boleh, dalam luar masjid pun boleh, di kedai kopi jangan duduk cerita. Ini di antara penyakit-penyakit yang perlu kita lihat. Cinta dunia, panjang angan-angan, suka mencari kesalahan orang. Kita ni kalau kita cari kesalahan kita sendiri, jumpa ke tak jumpa? Jumpa ke tidak? Kenapa kita tidak? Tadi kita dah bincang tentang hidup hati itu dengan tafakur. Patut malam-malam sebelum kita tidur, kita duduk mikir. 24 jam Allah Ta'ala beri pada aku masa. Berapa jam aku buat? Berapa banyak aku buat ibadat kepada Allah Ta'ala? Berapa banyak kebajikan yang telah aku buat? Kalau kita boleh fikir, barulah kita terasa betapa rugi, betapa kredit, betapa banyaknya pembaziran masa yang telah kita gunakan, sebab kita tidak gunakan dengan sepenuhnya.
Dia kadang-kadang benda ni bukannya salah masa. Kata di ahli syair, ada syair ini sebuah pada Imam Syafi'i, katanya na'ibu ala zaman wal aibu fina. Kita duk menyalahkan masa, yang aibnya kita. Tak cukup masa, tak ada masa. Kenapa kita marah dengan masa? Masa menjadi mangsa. Kenapa tak buat ni? Kenapa tak baca Quran? Tak ada masa. Berapa jam satu hari? 24 jam. Macam mana tak ada masa? Pergi makan ada masa? Ada. Pergi tandas ada masa. Tidur ada masa. Buat ada masa. Kenapa Quran tak ada masa? Sebab kita tidak letak dalam jadual kita, wajib aku kena baca Quran di awal pagi 2 muka surat, sebelum tidur 2 muka surat, tengah duk jam sempat lagi baca dengan telefon 2-3 muka surat. Kenapa tak boleh baca? Allah, kita yang menyalahkan masa, tetapi kita tidak mempergunakan masa yang ada. Itu yang pertama, penyakit yang kita kena hapuskan. Yang kedua, mufsidatul qulub, penyakit yang merusakkan hati kita ni, az-zunub. Ini penyakit yang sangat bahaya sekali. Apa dia penyakit dia? Penyakit dosa. Dosa ni, boleh ke tak boleh kita bebaskan diri daripada dosa? Tak mungkin. Mesti ada. Kita tak buat, orang dah buat depan kita, kita tengok, jadi juga. Cuma bagaimana nak menghalang, bagaimana nak mengurang, bagaimana nak menghapuskan. Dosa tetap dosa, tapi kita biar gitu je lah. Nabi SAW ajar kepada kita setiap hari, aku Nabi. Nabi ni maksum, seorang yang tidak berdosa. Ke Nabi kita berdosa? Tak ada dosa. Tak usah kira lah pokok Syiah tu. Dia kata imam 12 dia pun maksum juga. Itu ambil kamu lah kata. Kami ahli sunnah ni tak percaya. Jadi yang menghalang kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla yang besarnya, iaitulah dosa kita buat. Orang yang tak tahu macam kita hari ni, kita tak perasan. Sebab kata orang, tangan sudah kebas. Kebah orang panggil. Yang kita kutip tak rasa tu apa dia? Kebah. Dah kebah. Orang kebah ni kutip sakit. Sakit lagi. Tak sakit, kena gigit tak sakit lagi, tengok berah habis dah. Jadi hati sudah macam ni keadaan, bagaimana dia nak rasa? Kalau kita baca dalam sirah salihin, sirah ulama-ulama yang saleh, dia kata aku tahu semalam aku tak boleh bangun awal qiyamul lail dengan sebab dosa yang aku salah buat tengah hari tadi. Tahu. Macam kereta kita lah, kereta baru-baru ni, seduk sikit tahu dah. Tapi kalau kereta dah seduk lagi, tekan minyak pun tak apa naik, tak tahu apa dah. Kira boleh berjalan, tak mati tengah jalan, molek dah tu. Itu dipanggil taraf dia. Kata di Abdullah Mubarak, seorang tokoh yang hebat Abdullah Mubarak ni, dia kata ra'aituz dzunub tumital qulub. Aku tengok hati dosa itu mematikan hati. Wa qad yurisu dhill idmanuha, yang boleh membawa kepada kehinaan seorang itu, orang yang idman, orang yang sudah ketagih melakukan dosa. Kenapa bila buat dosa kita tak rasa bersalah? Sebab apa? Ini dia kerana dosa ini termasuk dalam mufsidatul qulub. Bila hati itu sudah rusak, buat dosa tak rasa apa-apa, kecil. Kata di sahabat, kita ni tengok dosa walaupun kecil seperti gunung nak jatuh atas kepala. Tapi orang munafik, dia tengok dosa besar seperti lalat di atas hidung, tepih gitu lah. Tak apa buat dosa pun, kita taubat sesat. Betulkah kita sempat bertaubat? Yakinkah kita sempat bertaubat? Maka ini penyakit-penyakit yang Tuhan sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Ingatlah, ada ran, ada penyakit, ada dosa, ada karat dalam hati yang menyebabkan terhalangnya daripada nak masuk cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, apabila seorang itu berdosa, maka akan ada titik hitam di atas hati. Fa in taba wa nazagha wastaghfara saqula qalbu. Bila dia bertaubat, dia istighfar, dia berzikir, cerah balik. Jadi kita kena banyaklah zikir. Cuma masalah kita, saya berzikir banyak juga tapi tak jadi-jadi. Macam mana nak buat?
Kata dia ulama-ulama ahli qulub, dia kata istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini kena istighfar pula kepada istighfar. Sebab apa? Masa kita istighfar, apa yang kita terasa? Astagfirullah, astagfirullah. Ke sambil-sambil istighfar, mata tengok lain, tangan duk main telefon contohnya, istighfar. Itu mengira istighfar. Tapi bukan istighfar dengan hati. Karena itulah istighfar kita perlu pada istighfar. Yang kita nanya, bila kita nak istighfar, kita teringat kesalahan kita. Astagfirullah. Lah, mari. Apa yang aku buat? Astagfirullah. Tengok dalam kertas yang kita bagi, kertas kuning tu. Dapat dah tadi. Itu zikir yang Nabi kita baca lepas salat. Lepas salat dia baca tu. Kenapa Nabi baca? Lepas pada dia salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus Nabi kita beristighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kita kata juga, tapi tak terasa apa-apa. Coba masa kita kata tu, kita rewind balik, aku salat 3 rakaat, 4 rakaat tadi, apa keadaan? Ulama hadis mengatakan Nabi kita istighfar kerana dia bimbang, takut dalam salat tadi ada tersalah, ada tidak khusyuk, ada kekurangan, maka sudah salat terus Nabi minta ampun, ya Allah ampun, ampun, ampun. Jadi kita tak nak minta ampun dah lah, sebab kita tak tahu dah di mana salah, di mana silap kita, yang menyebabkan kita istighfar kita tidak memenuhi kehendak tersebut. Coba kita bila kita astagfirullah, waktu kita istighfar, hati kita teringat kepada apa yang kita buat. Menangis tak menangis kita? Menangis. Allahu Akbar. Tengok. Yang ketiga, di antara perkara yang merosakkan hati makhluk perosak ini, kasratu khultatin nas, terlalu banyak bercampur dengan manusia. Ada waktu kita perlu bersendiri, ada waktu kita tak perlu bercampur dengan orang. Kita bercampur di tempat kerja boleh, dengan kawan-kawan kita sikit-sikit boleh, tapi kalau bercampur ni tak tahu masa bila, tak ada waktu lah kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, ketika itu dia akan merosakkan hati. Sebab kita ni akan tengok kawan. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu mengikut gaya hidup kawan dia. Kita berkawan dengan siapa? Berkawan dengan ahli masjid, alhamdulillah. Tak maghrib lagi dia tanya dah, malam ni ada kuliah pergi tak? Sedap kata. Kita pun kena ambil pendekatan. Tengok kawan-kawan kita, dia dulu pergi masjid, sekarang ni kurang pergi. Pukul 6 petang telefon dah, saya nak pergi ambil awak ni, ada kuliah malam ni, sekian-sekian tempat. Oh, saya tak ready lagi. Sempat pukul 6 baru ni. Mula-mula dia malu kawan, kena mari ni, Pak Haji nak mari ambil aku hari ni. Akhir sekali insya-Allah dia akan berubah. Jadi kalau kita dah bercampur dengan kawan-kawan yang tidak memperingatkan kita kepada Allah, maka ini antara punca mufsidatul qulub, yang merosakkan hati. Yang keempat, ni agak susah sikit ni. Kasratu tanawulit tu'ab, banyak sangat makan. Kita kalau makan tak ingat dah lah. Kena lauk sedap-sedap pula agak, Allahu Akbar. Allah tak nak makan apa orang suruh makan. Kita yang nak makan ya. Kau orang paksa kita, tak paksa dah. Kata di Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ahli ibadat ni, Fudail Ibn Iyad ni, khaslatani, dua sifat ini mengeraskan hati. Tanda baik-baik. Kasratul kalam wa kasratul akli, banyak bercakap, banyak makan. Cuba kita hari ni kita sebut, berapa banyak kita bercakap hari ni. Kadang-kadang mengalahkan DJ radio kita bercakap. Cakap ya siang malam, tak ada masa kita berzikir. Sebab lidah yang sama, kalau tak zikir, dia akan bercakap. Bercakap pula, kalau tak guna untuk nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dia akan pergi bercara hak orang, dia akan pergi mengumpat orang. Pasal itulah mufsidat ni banyak, salah guna, rusak. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengar orang-orang yang hebat-hebat ni, ma syabi'atu munzu 16 sanah illa marrah, la ilaha illallah. Imam Syafi'i kata, tak pernah aku makan kenyang semenjak 16 tahun, kecuali sekali aku makan. Kita sekali ya tak cukup makan. Allahu Akbar. Bila terlebih makan, Imam Syafi'i kata apa? Wa adkhaltu yadi, aku masuk ke tangan aku dalam tengkuk, muntah balik. Sebab apa? Kerana bila kita kenyang sangat, memberatkan badan. Bila badan dah berat, yuqsil qalb, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan, membawa kepada mengantuk,
Bila semua ni mari, ibadat pun lemah. Jadi punca sini imam sepi menyalahkan makan. Jadi kalau kita nak makan pun jangan banyak-banyak lah, buat sikit-sikit je. Jangan kata lepas ni tak ada jamu dah ustaz, moga makan tak boleh, bukan tak boleh makan, jangan banyak makan. Yang kelima, penyakit yang kelima juga, kasratun naumi, banyak tidur. Kita hari ni hari cuti ni tidur. Kenapa duk mikir nak tidur hari cuti? Patut hari cuti ni hari ilmu kan. Kita guna majlis kita ni untuk pergi belajar, untuk pergi talaqi, untuk pergi majlis-majlis ilmu. Ni bila hari cuti, dalam kepala kitanya naum, tidur. Ada satu buku, saya dah syarah buku ni, tengok dalam YouTube, tajuk dia meraih pahala yang banyak dalam beberapa saat. Kecil kita. Dia buat matematik. Kalau orang tu umur dia 60 tahun, 60 tahun umur dia, dikali dengan waktu dia tidur sehari-hari 6 jam, 5 jam, mungkin sampai 8 jam, agak-agaknya berapa puluh tahun dia tidur saja. Tolak mari daripada 60 tahun, mungkin kita tidur saja hampir 20 tahun. 20 tahun tidur lama. Hamo ke sikit? Dia kata tidur tak apa, ibadat. Betul. Tapi nak ceritanya, banyak masa kita habis di dalam perkara tersebut. Karena itulah bila anda tengok kita ni banyak tidur, bila tengok kita ni suka juga buat benda-benda tak baik, maka saya buat satu slogan, satu kata-kata untuk kita berfikir di zaman akhir ini, iaitulah kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Saya tak tahu kata-kata ni tepat atau tidak tepat. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maksudnya, bila kita tidur, nak bangun tahajud tak boleh. Atau saya bangun sampai subuh bangun. Orang tidur tak ada maksiat, tapi tak tahannya 2-3 bulan adalah bulan-bulan tertentu, boleh pula bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Bangun ke tak bangun? Semangat pula tu bangun. Tak mengantuk pula tu. Siap air kopi, belum tidur lagi suruh isteri buat dah. Siapkan air kopi untuk aku, kerana nak tahajud malam ni. Tahajud ni apa? Awak tak tahu pula. Awak tak tahu. Jadi kalaulah tahajud solat tak boleh bangun, kenapa kamu nak bangun tengok yang ni? Sebab kita bimbang nanti bila mari hari kiamat, apabila malaikat tayang kepada kita ibadat-ibadat kamu, tengok ibadat. Tahajud langsung kosong, sifir. Tapi ada sebulan ni boleh bangun. Tak malu kita depan Tuhan. Kalau langsung tak bangun, sekurang kita lemah ya Rabbi. Memang saya malam tak boleh bangun. Mudah-mudahan dengan niat kita nak bangun, kita setiap malam kita letak jam pukul 5.30 mesti bangun. Nak bangun kena ada syarat dia. Ambil wudu, baca doa dulu 3 kul, baca ayat kursi, baca doa, minta Allah Ta'ala kuatkan semangat kita, insya-Allah kita akan bangun. Tapi kalau tak terbangun juga, boleh pahala niat. Jangan duk main, tak apa dah aku niat dah, tak bangun pun tak apa ya. Jangan duk main-main kalau dah sedar bangun dah. Ini pahala niat ni besar. Allahu Akbar. Itu 5 perkara yang merosakkan hati. Kita ambil pula beberapa perkara wasail, bagaimana kita nak menghidupkan hati. Banyak lagi, saya ambil yang ringkas dia sesuai dengan masa kita hari ni. Al-qalbul hayyu az-zakir. Hati yang hidup itu hati mana? Hati yang banyak menyebut Allah Azza wa Jalla. Zikrullah. Tuan-tuan kata bila zikrullah kat agak-agak malam ni, nak ke saya kalau saya nak bagi zikir? Nak. Dia kata berapa ribu sehari. Soalan mari pula. Kan banyak sekarang ni orang duk forward dalam WhatsApp lah, dalam Facebook. Siapa dia baca hak ni zikir hari ni, baca 1,000, baca 5,000, baca 7,000. Bila Rabil awal ni bukan sekat berapa belah ribu tahu baca. Siapa dia baca ni boleh jumpa Nabi lalu. Bacalah orang ni, nak suruh jumpa. Tunggu-tunggu tak mari juga datang Nabi. Jadi nampak kita duduk menipu orang. Jangan. Kerana itu keagungan Allah Ta'ala nak beri darjat orang ni boleh tengok Nabi dalam mimpi. Itu hak. Tuhan pilih siapa-siapa dia bagi. Tapi jangan duk janji tak tu kali. Kita nak kata di sini wasail hayatil qulub. Bagaimana kita nak menghidupkan hati kita ni, Allah Ta'ala beri melalui yang pertama sekali kita letak zikrullah banyak. Nabi kita buat bandingan, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkur
bandingan orang yang menyebut berzikir Allah Ta'ala banyak dengan orang yang tak berzikir, seperti orang hidup dengan orang mati. Hari ni kita nak tahu hati kita hidup ke mati? Hidup. Mana tahu hidup? Berapa kali zikir hari ni? Banyak, alhamdulillah. Lepas salat subuh dah baca dah zikir. Zikir contohnya saya bagi kepada tuan-tuan, zikir yang paling mudah, yang paling simple, iaitulah zikir selepas salat. Boleh baca dia? Daripada kanan ke kiri. Ada orang tanya tadi, dia kata nak baca alik kanan kiri, kata ikut apa dia? Ikut bahasa Al-Quran, sebelah kanan dulu. Baca. Pendek, ringkas. Lepas habis zikir lepas salat, kita mula dengan zikir lepas subuh, yang kita panggil zikir al-ma'sur, kan? Ataupun orang panggil maksurat, zikir-zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Dia kata panjang. Siapa dia kata panjang? 15 minit panjang? Panjang. Baik. Letak tepi, pause sekejap. Awak main Facebook sehari berapa jam? Senyum lain macam. Begini duk tanya kau telefon, siapa lengah tangan-tangan. Zikir 15 minit untuk Allah, untuk nak gila hati, tak mampu. Tarah mana kita? Kita nak hati hidup ke tak hidup? Letak situ. Aku ni nak hidup hati ke tak nak hidup? Kalau nak hidup, baca. Allahu Akbar. Saya bila kempen bab zikir ini, ana tak nak bawa yang pelik-pelik pada para jemaah. Nak bawanya satu kitab yang kita terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Tengok dah kitab ni. Mungkin dah ada, mungkin belum ada lagi, mungkin dah beli. Ada setengah harga 2 kali dah beli, tak baca-baca lagi. Dah. Tak apalah, belilah, untunglah penjual, kan? Dalam ni dia sebut zikir harian. Bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Nak pergi ke tandas, a'udzubika minal khubusi, kan? Semua bacaan-bacaan ini ikut pergerakan. Bergerak, baca. Naik kereta, subhanallazi subhanahu. Duduk atas kereta, sambil-sambil duduk berjalan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nak masuk dalam pasar, baca doa masuk pasar. Saya nak tanya tuan-tuan, jawab sendirilah, jangan jawab sini. Berapa kali dah kita baca doa masuk pasar? Kau tak jumpa lagi doa ni? Dia kata ada. Bila saya tanya gini, ada orang tanya, ada ke ustaz doa masuk pasar? Kita bila nak pergi ke pasar, duk cek kad kredit bawa kata bawa je dah. Kan malu korang ni, ambil 2-3 troli nak pergi bayar tak ada kad. Doa masuk pasar kena bawa, letak dalam poket. Nak masuk pasar, baca doa. Besar pahala. Tengok dalam kitab perisai kita tu, ada doa masuk pasar. Doa nak masuk masjid, alhamdulillah boleh jadi tuan-tuan dah ingat dah. Doa-doa yang macam ni, kata ulama, siapa dia baca setiap zikir pergerakan, wa huwa minaz zakirin Allah katsiran wa zakirat, dia termasuk di kalangan orang yang berzikir banyak dan termasuk orang perempuan yang berzikir banyak. Jangan tak ada juta-juta tak main kita. Kita naknya hayat Nabi kita ajak paling banyak, maksima dia ajak 100 kali. Subhanallah walhamdulillah 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Banyak ke sikit? Jangan ambil yang banyak, tak sampai target. Tapi kalau ambil yang kecil-kecil, kita berani. Pasal itulah kita kalau tengok kitab besar, buku-buku yang besar-besar, mula-mula nak beli buku, akan tengok muka surat ada berapa? 500. Allahu Akbar. Macam nak khidmat kalau beli buku ni dah. Sah dah, tak sampai habis. Tapi kalau sekat 50 muka surat, 100 muka surat, berani lagi. Berani cabar, berani orang panggil nak baca. Zikir ni pun, kalau kita tengok sikit, setiap kali baca, setiap kali bergerak baca, Allahu Akbar. Ulama mengatakan ini termasuk dalam orang yang berzikir banyak, perempuan yang berzikir banyak. Alhamdulillah. Mampu buat atau tak mampu buat? Dulu saya ingat saya dah ajar satu zikir dulu. Zikir yang paling mudah sekali, dia panggil zikir 4 kalimah. Ingat ke tak ingat? Nak belajar ke tak boleh ni? Nak. Kalau tak ingat, kita tak berhenti sampai cerah. Boleh? Nak ke tak? Alhamdulillah, berani tu. Ikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Alhamdulillah boleh berhenti ceramah. Zikir ingat dah, yang tak ingatnya apa? Nak berzikir tak ingat. Itu masalah kita. Zikir sebuah ni semua sengih belaka suka. Tahu dah ustaz ni. Saya bawa
tengok dalam website Abu Anas Madani tu, cari tajuk dia zikir 4 kalimah. Zikir ni dikumpul-kumpul daripada hadis Nabi, ada 12 kelebihan mengatasi yang lain-lain. 12 kelebihan. Kalau orang lain bawa pergi jual kopi, kat kita 7 dalam 1, zikir ni saya bawa pada tuan-tuan 12 dalam 1. Allah, tak nak beramal lagi. Nak biar rajin kat sini. Paling tidak minimal pagi 100, petang 100. Nak tidur 100 pula. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekejap je. Allahu akbar. Dalam buku yang saya sebut tadi, meraih pahala yang banyak dalam beberapa saat. Kadang-kadang pahala ni Tuhan nak beri sikit je masa. Dia punya darjat tinggi. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia solat jenazah, falahu qirat. Siapa dia solat jenazah, dia boleh pahala sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni kecil ke tuan-tuan? 6 km panjang bukit di Madinah. Gak semaya jenazah berapa minit? Rokok tak ada, sujud tak ada, kunut ada? Tak ada. Tapi inilah solat yang paling payah bagi sebagai manusia. Cuba tanya, cek tengok berapa orang di kalangan manusia hari ni yang memang tak pernah solat jenazah seumur hidup. Allahu akbar, betapa besar rugi. Ni kalau kita punya orang mati, bukan sibuk nak pergi sembahyang jenazah, duk sibuk bawa gula dengan susu. Buat apa? Orang mati tu nak gula. Orang mati tu nak doa kita. Doa sahabat-sahabat yang soleh, kadang-kadang anak yang soleh, anak-anak sendiri pun tak solat. Sila-sila ustaz solat, dia duk cakut tangga. Tunggu nak bagi gula dengan beras, bagi gula dengan biskut. Buat apa? Nah, ini kita nak tengok az-zakirin Allah kasiran. Inilah ubat di antara ubat yang mujarab kalau kita nak hidupkan hati kita. Kemudian yang kedua, zikrul maut. Kena banyak ingat kemati. Nak buat benda-benda, Allah, aku nak mati. Cuba kita mikir hari ni tuan-tuan. Pergi kat melawat hospital, orang mati sekarang ni automatik ke tak automatik? Automatik. Kawan-kawan kita duk minum pagi sana sekali, tengah hari orang bagi tahu mati dah. Allah. Jadi kadang-kadang kita tak memikir kepada mati. Mati boleh mari bila-bila masa. Jangan duk tengok umur tok kita. Tok aku umur 80 tahun, mati. Ini ada dalam buku ni. Apa ni, cerita pengalaman seorang doktor ni. Yang saya duk buat cerita sekarang ni, tuan-tuan boleh ambil dalam YouTube, tajuk dia Pengalaman Dr. Al-Jubair. Dia buku dia ada. Dia tulis dalam buku ni, saya baca hampir 30 siri cerita ni. Dia kata ada seorang ni, dia mari kawan dia mati, tentera mari mandi mayat. Sudah mandi, ambil ambulan ni pergi ke kubur. Sampai di kubur, tengah duduk ke bumi mayat dia ni, tiba-tiba kawan yang bawa mayat ni jatuh rebah situ, angkat dengan ambulan yang sama, bawa ke hospital pula, tempat nak mandi mayat, tempat yang sama, orang yang sama. Bila tukang mandi mayat ni nama dia tengok, la ilaha illallah, setengah jam baru aku dengan dia mandi mayat kawan dia, sekarang ni aku nak mandi dia. Dia ni lari, tak mau mandi mayat, dia menangis, dia pergi panggil tukang mandi mayat yang kedua, menguruskan. Aku tak boleh tengok. Sebab tengok saat ni aku dengan dia duduk mandi mayat, sekarang ni aku nak mandi dia. Subhanallah. Tengok. Ini kita, kalau kita ingat kemati banyak, lembut hati. Kata Sa'id bin Jubair, lau faraka zikrul maut qalbi, kalaulah hati aku tak ingat kemati, aku bimbang hati aku ni rusak. Kita bukan tak ingat kemati, takut pula kalau ingat. Tak nak tidur ni kalau mengingat mati. Tengok cerita Hatun no. Yang ketiga, ni yang mudah sekali ni, insya-Allah malam ni boleh buat. Iaitulah di antara sunnah yang telah dilupai oleh sebagian orang, bahkan orang-orang yang baik-baik, ahli-ahli masjid pun tak apa buat juga, iaitu ziarah kubur. Nak ziarah kubur ni jangan pergi tengah hari, kita pergi waktu malam. Suka. Kenapa suka? Takut. Nak takut siapa? Cuba tanya orang yang jaga kubur, berapa orang dalam kubur tu bangun tengah malam? Berapa orang? Tak bangun. Kita pergi seorang-seorang, jangan pergi ramai-ramai duk buat dia apa. Pergi seorang-seorang, duduk dekat kubur, bercakap dengan kubur. Yang pertama sekali, kita baca doanya Nabi kita aja. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Tengok.
Pernah baca doa ni? Ziarah kubur, baca doa ni? Terasa apa-apa? Tak terasa. Mungkin kita baca skrip. Pergi kat kubur, mana doa? Kan setengah kubur dia tulis kat dinding. Ini doa salam pada kubur. Kita baca. Cuba baca baik-baik. Assalamualaikum. Ya dara qaumi mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa makna dia? Selamatlah sejahtera penduduk kampung ni. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan ikut kamu juga duduk sini. Menangis tak menangis kita? Fikir apa ada dalam kubur. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila pergi dekat kubur, dia akan menangis sampai basah janggut. Orang sebut ya Uthman, muduk sebut syurga, sebut neraka, tak menangis. Bila mari tepi kubur dia menangis. Kenapa? Uthman kata, bagaimana aku tak menangis? Aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini tempat stesen pertama ke akhirat. Siapa dia selamat sini, selamat. Siapa tak selamat sini, lepas pada dia lebih dahsyat daripada dia. Baka Uthman, Sayyidina Uthman menangis sampai basah janggut. Ada seorang orang ulama Madinah, nama dia Safwan Ibnu Sulaim. Tulis namanya. Dia ni selalu pergi ke Baqi', perkuburan Madinah. Bila dia pergi Madinah, orang-orang soleh ni tengok, Syekh Safwan ni mari, orang ikut belakang dia. Nak pergi tengok dia buat apa. Bila dia duduk tepi kubur, dia akan menangis sampai orang hak tengok dia ni kesian pada dia, tengok menangis. Lepas tu balik. Tak lama dia pergi pula kubur lain pula, dia menangis pula. Kata dia orang hak tengok dia ni, dia pergi jumpa kepada seorang ulama lain nama dia Muhammad bin Munkadir. Dia kata, Syekh Muhammad, pasal apa Syekh Safwan tu bila pergi kubur menangis? Kata Muhammad, innama huwa rajulun, dia ni seorang laki-laki, kalau hati dia rasa ada jauh dengan Allah Ta'ala, dia akan pergi ke kubur, dia berfikir, berdialog dengan orang kubur, siapa dia menangis di situ. Pernah kita buat benda ni? Kena pergi sekali. Kalau takut pun tak apalah, berhenti luar kubur ya. Kereta jangan tutup enjin. Duduk dekat pagar kubur bercakap dengan dia. Allahu Akbar. Tak ada orang yang soleh kecuali akan lembut hati dia bila pergi kubur bercakap tengok. Jangan bercakap orang mati, kita bercakap dengan jiwa kita. Mung ni, kalau nama apa kita, nama Muhammad. Hey Muhammad, berapa lama lagi mu nak duduk atas? Tak lama lagi mu akan masuk dalam lubang ni. Siapa nak duduk dengan mu dalam kubur? Anak yang kamu paling sayang akan pijak tanah supaya mu tak balik semula. Cuba kita dialog. Mana ada hati yang tidak menangis kalau kita duduk macam ni? Allah, pergilah. Safwan bin Sulaim, malam-malam dia pergi ke kubur, tujuannya nak ingati Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir yang sempat kita sebut di sini, ziaratus salihin, bersama sentiasalah ziarah orang-orang yang saleh. Nak pergi ziarah ustaz, payah, ustaz sibuk sekarang ni, busy semua. Telefon pun tak angkat. Nak pergi ziarah macam mana? Jadi kata ulama, kalau tak jumpa ustaz, kita beli sejarah-sejarah ulama-ulama yang saleh. Contohnya satu kitab yang cantik, contohnya kitab Sifatus Safwah, sifat-sifat orang yang terpilih. Kitab Tahzib Syiar A'lamun Nubala, cerita-cerita yang dipilih orang-orang yang hebat-hebat oleh Imam Zahabi. Beli kitab, ada terjemahan Indonesia semua ada. Nak beli siar dia banyak, dekat 40 jilid. Orang yang terjemah rekah ke dia 2 jilid. Jadi baca sirah yang orang-orang yang soleh macam ni, insya-Allah kalau kita tak jadi macam dia pun, biarlah orang panggil ada semangat nak jadi orang yang soleh. Ni kita duk baca cerita hari ni, kisah khabar sampai 5 khabar boleh baca tu. Ulah isu tu, ulah isu ni, apa jadi? Sampai orang bisik dengan saya, minta maaf lah kalau saya sebut. Saya nak pergi ceramah, bincang dalam bab ini, bab zikir, bab apa. Ada jemaah bisik, ustaz jangan lupa bab kangkung. Saya kata, subhanallahil azim. Tinggi darjah awak. Boleh pesan kau ustaz suruh sebut benda. Kata bukan mazhab saya mari duk sebut benda macam ni. Yang kita naknya kaifa nuhyil qulub, bagaimana nak suruh hati jadi baik. Allahu akbar. Di antara yang besar lagi sebagaimana disebut oleh Dr. Khalid dalam cerita dia ni, iaitulah tentang qiyamul lail. Qiyamul lail ni ubat yang paling mustajab. Banyak orang. Ada seorang perempuan nak mati. Koma ada dia ni, tak sedar-sedar. Tiba-tiba celik mata mengucap,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doktor terkejut, orang koma boleh mati, boleh hidup balik, mengucap mati. Panggil suami dia, tuan, kami nak tanya apa sebab, apa ibadatnya isteri awak ni sampai begini darjat tinggi. Dia jawab apa? Wallahi, dia kata, ana ma'astaghrib, aku tak pelik kalau Allah Ta'ala beri darjat dia husnul khatimah, yang boleh kita nampak. Sebab semenjak aku kahwin dengan dia 35 tahun, tak pernah dia tinggal qiyamul lail kecuali waktu dia uzur. Sahibul qiyamul lail, orang yang dicari insya-Allah, orang yang husnul khatimah. Tuan-tuan boleh baca banyak sejarah-sejarah dalam kitab kita ni yang memberi kepada kita motivasi yang besar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.